Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada keberadaan tuan-tuan untuk menyaksikan satu forum yang kita pancarkan secara langsung dalam Facebook IKBN Kuala Perlis pada pagi ini. Baik, tuan-tuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pihak Institut Kemahiran Belian Negara Kuala Perlis menganjurkan satu majlis ilmu bersempena dengan tahun baru 1443 Hijrah dan juga sambutan bulan kemerdekaan negara kita yang ke-64 tahun. Jadi bagi mengupas dengan lebih terperinci berkaitan dengan kemerdekaan negara kita pada pagi ini, pihak institut menjemput seorang penceramah yang tak asing lagi lah di utara tanah air. Jadi kita harap rakan-rakan kita di semua IKBN seluruh Malaysia dapat sama-sama mengikuti rancangan kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormat memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan Sahibul Samah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri dan Abidin, iaitu Mufti Negeri Perlis. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Baik Datuk, pada pagi ini saya ucapkan selamat datanglah kepada yang berbahagia Datuk ke majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan untuk pengetahuan Datuk juga, kita pancarkan secara langsung lah Facebook IKBN Kuala Perlis dan rakan-rakan kita di seluruh IKBN di seluruh Malaysia untuk kita mengisi sempena dengan bulan kemerdekaan kita ni dengan majlis ilmu pada pagi ini. Baik, untuk yang pada yang berbahagia Datuk, tajuk yang kita pilih Datuk seperti mana yang sedia maklum, iaitu sempena dengan bulan kemerdekaan, iaitu merdekakah kita. Jadi kita minta pada pagi ini untuk Datuk kupaskan. Baik, saya nak pergi kepada Datuk untuk soalan yang pertama untuk tajuk tersebut. Jadi saya nak kemukakan, jadi bagaimana Datuk peranan kita lah sebagai rakyat, khususnya untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini agar terus kekal selama-lamanya lah, dari pandangan. Silakan Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pihak Institut Kemahiran Belian Negara Kuala Perlis dan juga kepada sidang penonton sekalian. Mudah-mudahan satu usaha yang baik yang dilakukan oleh IKBN Kuala Perlis ini akan menjadi contoh kepada institusi-institusi lain juga di dalam memaknakan sambutan-sambutan yang ada di dalam negara kita ini dengan kita memberikan pengisian, tidak semestinya saya, sesiapa saja yang dapat berdiskusi dan membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pemikiran dan pembangunan diri kita. Saya telah minta supaya majlis kita ini supaya ada tidak sehala, dua hala. Jadi tuan kita akan bertanya soalan dan saya akan respon ataupun menjawab semampu yang ada kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Saya pergi kepada soalan yang pertama dahulu. Bagaimana kita nak mempertahankan kemerdekaan negara kita? Pertama, kita kena tahu beberapa hal, iaitu apa yang kita maksudkan dengan kemerdekaan. Sebahagian ahli-ahli akademik dalam negara ni kata kita ni tidak pernah dijajah melainkan beberapa wilayah sahaja. Kerana tidak penjajahan bermakna dia membuang kuasa-kuasa ataupun pemerintahan yang ada. Pemerintahan dalam negara ini kekal, sultan-sultan yang berkuasa itu kekal di wilayah-wilayah mereka, dan Inggeris hanya menguasai beberapa tempat, iaitu yang sepenuhnya seperti Melaka, Pulau Pinang dan Singapura.
Selain daripada itu, di kawasan-kawasan yang lain walaupun ada persaingan dan pengaruh Inggeris, tetapi kuasa asal masih kekal. Tapi tak apa saja pentarifan yang diberikan, kemerdekaan bermaksud kita dapat menghalau kuasa lain daripada menguasai kita. Di dalam konteks negara, sebuah negara yang merdeka daripada kuasa penjajahan, kita tahu bahawasanya saya nak pergi kepada lanskap pemikiran kuasa lain menguasai suatu tempat, kerana di dalam sejarah manusia ini, kuasa yang lebih kuat biasanya akan menguasai wilayah yang lemah. Dan ini bukan sesuatu yang pelik, ia bukan hal yang baru berlaku, tapi ia telah berlaku sejak zaman dahulu. Empire besar sama ada Rom, Parsi ataupun empire yang dikuasai oleh maharaja-maharaja di China dan juga di India, kesemuanya mereka menzahirkan kekuatan mereka dengan menguasai wilayah orang lain. Apabila mereka menguasai wilayah orang lain, mereka, dalam erti kata yang lain, mereka menjajah dan mengambil hasil bumi dan menjadikan penduduk di tempat itu sebagai orang suruhan mereka. Dan ini adalah perkara yang kita lihat berlaku dalam sepanjang sejarah. Kemudian kita mungkin akan bertanya, tidakkah apabila Islam juga bila Islam kuat, Islam juga memasuki wilayah-wilayah orang lain? Pasukan-pasukan dan tentera Islam memasuki wilayah-wilayah lain. Madinah yang dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya telah memasuki Mekah dan menguasai Mekah dan membuang kepimpinan Mekah dan menggantikan dengan kepimpinan yang lain. Dan wilayah-wilayah lain di bumi Arab juga akhirnya dikuasai oleh orang Islam, dan Islam telah menjadi empire yang besar sehingga jatuhnya Rom dan Parsi. Dan kemudian Islam telah sampai sehingga ke Eropah dan mempunyai penguasaan yang begitu luas. Yang terakhir ialah Osmaniyah Turki. Apa bezanya? Perbezaannya ialah Islam tidak menamakan misinya itu sebagai penjajahan. Sebab itu dalam Islam kita namakan ia dengan futuhat. Futuhat bermaksud ialah pembukaan. Apabila Islam pergi ke suatu tempat, ia tidak menghambakan penduduk negeri itu. Misi Islam ialah misi membebaskan mereka daripada cengkaman kezaliman dan memberikan kepada mereka kuasa untuk mereka mentadbir negara mereka ataupun tempat mereka dengan cara yang adil, dengan tidak menzalimi orang lain. Ini adalah misi yang Islam bawa. Sebab itu kita lihat apabila Islam masuk ke wilayah-wilayah, termasuk wilayah yang bukan, yang dianggap ajam, seperti kita pergi ke Uzbekistan, kita lihat di dalam sejarah Islam, tokoh-tokoh anak-anak bangsa itu telah menjadi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Jika kita lihat pakar di dalam bahasa Arab umpamanya, Sibawayh, ia bukan orang Arab, ia orang Parsi. Abu Ali Al-Farisi, ia orang Parsi. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia orang Bukhara, orang Naisabur, bukan orang Uzbekistan, bukan orang Arab. Imam Muslim juga daripada Naisabur, walaupun ada khilaf tentang keadaan ini. Muslim bin Hajjaj. Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasai, kesemuanya mereka ini bukan orang Arab, tapi mereka telah mendapat kedudukan yang begitu tinggi di dalam Islam. Islam tidak menganggap mereka sebagai hamba. Bahkan apabila datang, diberikan peluang untuk mereka memerintah, menguruskan negara mereka sendiri dengan penuh keadilan. Peranan tentera Islam ialah membuang kezaliman dan memberikan kebebasan untuk rakyat itu hidup dan menganut akidah Islam. Dan dalam masa yang sama tidak dipaksa kepada mereka untuk menganut ataupun menerima Islam dalam bentuk paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan kita lihat hatta tokoh besar dalam mazhab, umpamanya mazhab dalam Islam ni banyak, tapi yang masyhurnya ialah 4. Mazhab Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ia bukan orang Arab, orang Parsi dia. Dan ini semua menjadikan bahawasanya Islam bukan suatu kuasa
yang menjajah wilayah itu. Sebab itu apabila Islam masuk ataupun menguasai satu wilayah, umpamanya di Syam, kemudian apabila Islam keluar, tentera Islam keluar di bawah pimpinan Abu Ubaidah, apabila mendapati bahawasanya ketumbukan tentera yang disediakan oleh Rom untuk menghadapi orang Islam itu begitu hebat, tentera Islam kembali memberikan semula wang cukai yang diambil daripada tangan orang-orang Syam, kerana bimbang mereka gagal untuk mempertahankan daripada serangan musuh. Diberikan kepada mereka kembali. Kemudian berlaku peperangan, ternyata orang Islam menang. Kembali orang Islam berada ataupun masuk ke bumi Syam. Ketika kemasukan yang kedua itu, orang-orang di Syam bukan kembali untuk membayar cukai yang telah dikembalikan, tapi sebaliknya untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana mereka tidak pernah menyaksikan bagaimana tentera yang telah mengambil wang mengembalikan semula kepada rakyat apabila merasakan mereka gagal ataupun mereka bimbang mereka tidak dapat mempertahankan wilayah yang mereka telah kuasai. Sebab itu kita lihat di Syam, di Syria, masih ada lagi agama Kristian tidak dipaksa dan dibuang. Kita lihat di Mesir, Koptik, Qibti, Kristian Qibti yang begitu lama masih ada. Dan apabila Nabi SAW, apabila Umar bin Khattab masuk ke tenteranya Amr bin As menguasai Mesir, telah dipesan supaya berbuat baik kepada Koptik, berbuat baik kepada bangsa Qibti walaupun mereka adalah Kristian. Kesemuanya ini menunjukkan bagaimana sikap Islam yang adil terhadap wilayah-wilayah yang mereka berada dalamnya. Saya nak sebut hal ini sebelum saya nak pergi pada makna kemerdekaan. Kita lihat negara-negara orang Islam, walaupun tidak ada, kita tengok di negara kita umpamanya, walaupun bukan dalam bentuk penjajahan, tetapi orang bukan Islam dapat hidup dalam keadaan yang aman di dalam negara ini. Minoriti non-Muslim di negara-negara majoriti Muslim dalam banyak keadaan, walaupun sebahagian negara majoriti Muslim itu tidaklah begitu mengamalkan Islam, tetapi kesan ajaran Islam sikit sebanyak telah menjadikan mereka tidak menzalimi kaum minoriti. Dan kita mendapati hal yang sebaliknya itu kadang-kadang sukar berlaku. Minoriti Muslim di beberapa negara bukan Muslim sangat sukar untuk mereka hidup dengan aman di dalam negara-negara tersebut. Apabila kita tahu ini, kita tahu bahawasanya yang dilakukan oleh penjajah apabila masuk ke dalam sebuah negara ialah dengan penjajah itu telah merampas hasil mahsulnya, menekan penduduknya, mengenakan kepada mereka satu sistem yang kejam yang telah membezakan antara ketuanan penjajah dan rakyat yang ada di dalam negara mereka. Itulah yang kita telah lalui di dalam negara kita juga. Apabila seketika kuasa-kuasa besar merebut wilayah-wilayah. Kita lihat dunia Islam yang begitu luas dahulunya. Saya selalu buat contoh untuk difahami yang terdekat dengan kita. Indonesia yang begitu luas, kita tahu Indonesia satu negara yang sangat luas. Kata kita lihat yang menawan Indonesia ialah Belanda, Netherlands, kita pergi tengok, ataupun Holland. Kalau kita lihat negara Belanda ialah sebuah negara yang kecil, beribu batu jauhnya mereka bermusafir, mereka dapat menawan Indonesia yang besar dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai budak, sebagai hamba suruhan mereka. Beratus-ratus tahun mereka menguasai Indonesia. Apabila suatu bangsa itu dia kuat, tapi dia tak tahu kata dia kuat, dia menjadi tunduk. Kerana kekalahan yang pertama manusia ialah kekalahan pada jiwa mereka. Alfonso de Albuquerque datang daripada Portugal, menguasai Empire Melaka. Kita bayangkan dia datang dengan kapal,
begitu jauh dia datang, meredah samudera dengan kapal pada zaman dahulu. Bagaimana dia boleh dapat menawan negara wilayah Melaka yang besar, yang merupakan satu empire pada ketika dahulu? Kekalahan utama ialah sesuatu bangsa ialah bukan kekalahan senjata. Kekalahan utama ialah kekalahan jiwa. Sebab itu apabila Islam datang, dia tidak membunuh jiwa manusia, dia mengangkat jiwa manusia. Sebab di dalam kisah di antara Amr bin As dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, walaupun ada sebahagian ahli riwayah ada membincangkan tentang kedudukan riwayat ini, tetapi kisah ini disebut dalam ahli-ahli sejarah dan ia bukan riwayat hadis dan dijadikan iktibar. Apabila anak Amr bin As berlumba kuda dengan anak Qibti di Mesir, Amr bin As adalah gubernur yang membuka kota Mesir, yang membuka Mesir. Dalam bahasa sangkaan orang macam Mesir ditawan oleh orang Islam. Tapi lihat, Amr bin As apabila anak dia berlumba dengan anak Qibti, anak Amr bin As telah memukul anak orang Qibti ni dalam perlumbaan itu. Dia kata, ana ibnul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Bapaknya gubernur, penguasa. Bapaknya telah pergi mengadu daripada Mesir, pergi berjumpa dengan Umar bin Khattab di Madinah. Bayangkan ribuan batu jauhnya, untuk mungkin 1000 batu lebih jauhnya, untuk mengadu tentang zaman dahulu. Perjalanan berapa lama mengambil untuk mengadu tentang anak dia yang dipukul oleh anak gubernur kepada khalifah. Padahal Qibti semasa berada di bawah pemerintahan Rom. Mereka berbeza mazhab, mereka ditindas. Apa-apa yang dilakukan oleh Rom mereka tak boleh petikaikan. Tapi apabila Islam menguasai mereka, lihat, bukan saja mereka maknawiyah mereka, dari segi diri, makna diri mereka diangkat. Dia anak gubernur ke anak siapa, dia pergi ke khalifah kerana dia tahu keadilan ada di dalam Islam. Dan dia pergi kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab dia memberitahu bahawasanya anaknya telah dipukul oleh anak Umar bin Khattab. Dia kata, ana ibnul akramin, aku anak orang yang mulia-mulia. Umar bin Khattab Umar bin Khattab panggil Amr bin As untuk datang menghadap dia di Madinah, dengan membawa anak dia. Dan dia datang. Amr bin As dah agak mesti ada kes. Kenapa khalifah panggil pergi ke sana? Ada Qibti yang datang daripada Mesir, negeri yang dia kuasai, begitu jauh dibandingkan Mesir dengan Madinah, mengadu kes ini kepada khalifah. Dan khalifah telah bertanya, dan kemudian khalifah telah menyuruh untuk dipukul balik semula anak khalifah, anak gubernur Amr bin As yang telah memukul anak orang biasa Qibti. Dan ini walaupun ada ahli sebahagian mereka yang gulat, melampau di dalam ilmu riwayat, cuba menafikan kisah-kisah ini secara mutlak, tetapi kisah-kisah ini disebut hatta di kalangan ahli-ahli hadis sebagai iktibar yang baik, di mana kemudian Umar menyebut kata-katanya yang masyhur, matasta'badatta qauman waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Ya Amr, matasta'badatta qauman qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Wahai Amr, bila engkau cuba jadikan satu kaum itu sebagai hamba, sedangkan ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Ungkapan ini walaupun pada pinjangannya, tetapi ia adalah satu manifestasi daripada keadilan pemerintahan Islam yang tidak memperhambakan. Tapi kita lihat apa yang Jepun lakukan apabila dia menguasai kita, apa yang Inggeris lakukan, dan kita lihat apa yang Belanda lakukan, apa yang penjajah telah lakukan apabila mereka masuk ke dalam bumi orang Islam dan bumi negara-negara orang lain juga. Dan apa yang kita dapati, mengapa penjajah dapat mencengkam sesuatu kaum dan bangsa, ialah kerana adanya, dalam bahasa kasar kita, tali barut bahasa terhormat, dalam bahasa kasar dia kata barua-barua penjajah. Orang-orang yang sanggup untuk memperhamba dan menghina agama dan bangsa mereka sendiri
kerana untuk mendapat kedudukan di sisi penjajah. Saya, kalau kita baca 2-3 hari ini berita bagaimana apabila Amerika keluar meninggalkan Afghanistan, ramai mereka yang bekerja dengan Amerika itu telah ditangkap oleh Taliban dan telah dibunuh kerana dia dianggap sebagai tarikh baru ataupun baruah penjajah. Sama ada kita setuju ataupun tak setuju dengan cara Taliban, itu satu hal yang lain. Tetapi demikianlah sebuah negara akan menganggap mereka yang telah menjadi tali barut kepada penjajahan. Mereka inilah orang yang dijajah sebelum penjajah benar-benar menjajah. Apabila penjajah pulang ke negara mereka dan meninggalkan negara yang telah mereka jajah sebelum itu, kita akan dapati rakyat di negara itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, rakyat yang begitu mahu supaya penjajah dinyahkan, decolonization. Mereka nyahkan, keluarkan penjajah, dan mereka ingin membina identiti mereka sendiri. Dalam konteks kita orang Islam, membina sebuah negara yang berdaulat, merdeka, yang memegang pegangan prinsip kehidupan dan cara hidup kita sebagai orang Islam, yang mempunyai identiti kita. Ada orang dia rasa dia rendah diri. Walaupun penjajah telah pulang, dia rasa dia mesti hidup dengan cara penjajah. Kalau tidak hidup dengan cara penjajah, hina dia. Ini adalah orang yang gagal memerdekakan diri mereka daripada penjajahan. Sebab itu, kadang-kadang penjajah itu dia menjajah diri kita sebelum dia menjajah tanah air kita. Kadang-kadang dia keluar daripada tanah air kita, dia masih menjajah diri kita. Kerana penjajahan dan pengabdian itu bukan saja dengan seorang penjajah itu menguasai tanah air. Ada tempat dalam sejarah penjajah menguasai tanah air tapi gagal menjajah diri dan maruah rakyatnya. Siapa yang melihat perjuangan Omar Mukhtar menentang Itali, orang dulu selalu tengok filem Lion of Desert. Kita akan tengok bagaimana dia menentang, walaupun penjajah dengan segala kekuasaan tenteranya, tapi rakyatnya merdeka. Rakyat merdeka. Mongol pernah menjajah Baghdad, walaupun pemerintah tumbang, tapi Islam dipegang oleh rakyat. Penjajah Mongol telah masuk ke tanah air orang Islam di Baghdad. Mongol gagal untuk menukar agama orang Islam menjadi agama orang Mongol. Bahkan sejarah menunjukkan bahawasanya orang Mongol, pemerintah-pemerintah Mongol akhirnya menganut agama Islam. Demikian kuatnya orang Islam. Duka cita. Sebab itu, alhamdulillah, kita di tanah Melayu ini, kita dapati banyak penjajah yang masuk. Kita ada Portugis, kita ada Belanda pernah masuk, kita ada Jepun, kita juga ada Inggeris. 400 tahun, 500 tahun lamanya. Hampir 500 tahun. Tetapi banyak mereka tubuhkan. Mereka tubuhkan sekolah-sekolah missionary. Anak sehingga orang dahulu pandai baca Bible, pandai berdoa dalam bahasa, tahu inti kandungan dan tahu upacaranya. Tetapi ternyata tidak ada di tanah air kita, tidak ada kaum Melayu yang menjadi kaum Kristian atau keluarga Melayu yang menjadi Kristian. Menunjukkan orang Melayu di samping ada kelemahan, ada juga tali barut penjajah, tetapi untuk menjajah agama gagal. Mereka tak dapat lakukan. Orang Islam tak dapat dijajah agama mereka. Tak ada mana-mana suku, bangsa, keluarga Melayu yang dikenali sebagai keluarga Kristian. Memang keluarga Melayu adalah keluarga Islam. Kerana identiti diri. Dan ini patut kita, itu mungkin soal pegangan asas agama. Tapi lebih daripada itu, agama dalam makna yang lebih luas, bahasanya kita mesti mempertahankan identiti. Bukan saja bernama dengan agama, bernama dengan nama Islam, didaftarkan sebagai orang Islam, tetapi hidup dengan kehidupan sebagai orang Islam, dengan akidah sebagai akidah Islam. Dengan cara kita mempertahankan akidah dan pegangan kehidupan kita sebagai orang Muslim, maka insya-Allah dengan itu kita akan mempertahankan tanah air kita daripada dijajah semula. Ya, terima kasih. Baik, tadi Datuk dah kupas dengan panjang lebar dan kita tengok ada beberapa perkara lah
seperti mana yang Datuk kata tadi, tentang kita kekalahan jiwa, okey, kekalahan jiwa, dan juga tentang keadilan pemerintahan pun satu konsep yang kita Datuk kupaskan, iaitu berkaitan dengan tali barut, okey. So yang seterusnya tentang identiti kita diri sendiri. Jadi itu perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian untuk kita mempertahankanlah kemerdekaan negara kita. Baik Datuk, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Kalau kita tengok tema kita, kemerdekaan kita pada tahun ni, iaitu Malaysia Prihatin. So kalau kita tengok dalam keadaan negara kita yang dilanda pandemik COVID-19 pada hari ini, mungkin bersesuaianlah dengan tema yang kita pilih, iaitu Malaysia Prihatin. So maksudnya pemerintahan yang ada pada hari ini sentiasa membantu rakyatlah untuk yang terkesan dengan COVID ini. Jadi mungkin Datuk boleh kupas sikit berkaitan dengan tema kita pada hari ini dari sudut pandangan Islam kita. Macam mana Datuk? Silakan. Ya, terima kasih. Slogan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak yang mewakili seolah itu yang patut dilakukan oleh rakyat di negara ini, iaitu Malaysia Prihatin. Kerana Malaysia sebuah negara, negara itu kita semualah di dalamnya, kan. Kalau kita balik, saya selalu mudah nak fahamkan orang Islam ni, kalau kita balik di akhirat kelak, dia tak ada Malaysia, Indonesia, negara yang beratur ialah kita di akhirat kelak, kan. Yang kalau kita, sebab tu kalau kita pergi luar negara, pasukan Malaysia, bukan negara Malaysia tu mari jalan. Orang Malaysia lah pergi ke situ, macam di Olimpik baru ni, bahawa Malaysia bertanding, bukan negara Malaysia tanah dia ke bukit dia datang, manusia yang datang. Negara itu ialah tanah yang diduduki dan manusia yang berada di dalamnya. Jadi apabila kita kata Malaysia Prihatin, siapa nak prihatin? Kita lah nak kena prihatin. Kita nak prihatin kepada siapa, kan? Pertama ialah Islam ajar kita tak boleh tidur dalam kekenyangan dalam keadaan jiran kita lapar. Kita tak boleh menyusahkan orang lain. Hatta Islam menjadikan bahawasanya imatatul adha anit tariq, buang duri di jalan, minal iman, termasuk daripada iman, termasuk daripada iman. Ini buang duri, walaupun kita tak tahu yang nak jalan tu bukan mesti anak kita, bukan mesti bapa kita, bukan mesti saudara mara kita, tetapi buang duri di jalan adalah merupakan iman. Lebih daripada itu, bukan saja sakit, bau busuk pun tak bagi ganggu orang. Sebab tu orang yang makan bawang, Nabi SAW tak bagi dia datang ke masjid, kan. Man akala min hadhihi syajaratil khabitha fala yaqrabna masjidana fala yaqrabna fi masjidina fala yaqrabna ila masjid. Banyak dalam riwayat. Siapa yang makan daripada pokok ni, jangan dia menghampiri kami di masjid kami. Ni kenapa? Nanti orang akan bau busuk, ganggu orang. Demikian prihatinnya kita, kan. Alah, busuk bukan nak mati. Orang yang makan durian, dia tak payah mari masjid. Sebab apa? Kerana betapa demikian agama mengajar bahawasanya kita hidup bersosial, kita hidup dengan menghormati keadaan dan menjaga kebajikan orang lain. Kita pergi dalam perhimpunan umum, bukan saja tak bagi orang busuk, disuruh kita memakai wangi-wangian. Kenapa? Supaya orang rasa selesa dengan kehadiran kita. Demikian halusnya keprihatinan yang diajar oleh Islam terhadap individu Muslim. Tak semesti ketika dia duduk di Malaysia, di mana saja apabila kita duduk, demikian sikap kita. Kita tak hadiri majlis. Sebab tu Nabi suruh kita bersugi. Kita nak pergi salat, kita bersugi. Tak suruh kita busuk mulut kita. Kita bergaul dengan isteri kita dan seumpamanya. Nabi SAW suruh kita elokkan diri kita. Isteri menghiasi dirinya untuk suami, suami juga demikian. Demikian kita dengan jiran, tetangga dan seumpamanya. Kalau demikian halusnya Islam dalam soal keprihatinan, bukan soal bagi makan, bukan soal angkat sakit, busuk pun tak nak, bahkan nak bagi selesa biar dia bau wangi, kan. Itu begitu sangat halus. Apatah lagi apabila kita fikir dalam keadaan kita menghadapi satu gejala yang besar ataupun wabak yang besar ini, wabak yang besar ini.
yang menimpa negara kita. Maka semua orang mesti prihatin. Sekurang-kurangnya dia prihatin apa? Dia pelihara supaya dia tak menjadi faktor berjangkitnya kepada orang lain. Itu sekurang-kurangnya dia prihatin. Kadang-kadang orang ni dia fikir dia nak melawat mak dia. Dia melawat mak dia, satu hari dia merentas. Macam kita di Perlis ni kan. Dia nak datang masuk ke dalam Perlis ni, dia kata dia ada kerja lah, urusan dia kecoh lah macam mana ke, dia tak kira. Akhirnya masuk, kita tengok kes kita di Kuala Perlis berapa banyak naik. Sebab apa? Sebab dia fikir diri dia fikir dia nak tengok adik-beradik dia. Akhirnya adik-beradik dia pun kena. Bukan saja adik-beradik dia, habis adik-beradik orang pun kena. Di sebelah jiran-jiran kampung pun kena. Ini soal manusia yang tak bertanggungjawab pada diri dia. Pasal satu hal, tak bertanggungjawab kepada diri orang. Dan dia rasa bahawasanya tak ada masalah apa. Ya, bukan orang tahu pun siapa buat, bukan masuk nama pun. Tapi ia adalah satu dosa di sisi agama, kerana kita telah menyakitkan Muslim yang lain. Apatah lagi kita tahu kalau kita dengan perbuatan kita itu, kita membawa, kita jadi carrier kepada wabak yang mana akhirnya membunuh orang lain. Sedangkan Nabi SAW, kita tahu dalam hadis, tak benarkan orang apabila berlaku idza waqa'a ta'un bi ardin, apabila ta'un berlaku di satu bumi, tempat, Nabi tak bagi kita pergi ke dalamnya, dan Nabi tak bagi yang duduk di dalamnya keluar. Ini semua adalah tanda prihatin kita pada negara kita. Termasuklah yang lain jugalah. Saya nak sebut yang lain jugalah hal-hal prihatin ni. Setengah orang kita tengok dia naik kereta, dia buang sampah dia. Buang sampah dia kira kereta dia bersih. Jalan babitkan orang lain. Kita tengok kat Kuala Perlis ni, alhamdulillah lah, mula dah ada banyak kebersihan dah kita di kawasan-kawasan yang telah dibersihkan. Cuba tengok sampah sarat di lautan. Semua kerana orang yang buang tu dia tak fikir, dia fikir diri dia saja. Dia tak fikir haiwan, dia tak fikir manusia yang lain. Sebab tu Nabi SAW kata tentang orang yang mati ni, ada orang yang mati huwa mustarih wal mustarah minhu. Orang yang mati ni, ada orang yang bila dia mati dia berehat, ada orang mati yang orang lain berehat daripadanya. Jadi sahabat tanya, apa mal mustarah minhu, siapa dia yang mana orang berehat daripadanya? Antara orang yang berehat daripadanya, dia tak la rajul fajir, orang yang jahat. Bila orang yang jahat ni dia mati, yastarihu minhu, termasuk ad-dawab, kata Nabi. Rehat daripadanya semua, asy-syajara wad-dawab. Pokok pun rehat, binatang pun rehat daripada dia. Kan? Pasal apa? Kalau dia ada, dia musnahkan semua. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi manusia tentu dia juga rehat daripadanya. Dia musnahkan semua. Jadi bila dia hidup, dia buang sampah, dia buang rosakkan alam. Ini semua adalah tanda dia rasa, kalau tanya dia, angkat bendera sayang negara, tapi dalam masa yang sama dia rosakkan negara dia. Ini tidak prihatin, kerana keprihatinan itu adalah merupakan ciri yang diajar oleh agama. Bukan soal slogan negara, tapi agama mengajar kita untuk melakukan hal itu. Ya. Okey, baik Datuk. Jadi maksudnya kita bukan saja kita mengharapkan kepada pemerintah saja prihatin, kalau ikut dari segi Islam, maksudnya diri kita sendiri pun kita perlu prihatin kepada semua makhluk di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk. Baik, Datuk, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya untuk Datuk bagi sedikit pencerahan. Baik, boleh Datuk berikan satu contoh lah ataupun teladan sempena dengan kepada Nabi Muhammad SAW yang memerdekakan seorang hamba pada zaman baginda tu. Jadi mungkin Datuk boleh kupas tentang kemerdekaan. Okey. Dia ada perbezaan hamba ni satu sistem yang lain, kemerdekaan ada satu cerita yang lain. Ini dua perkara yang sistem perhambaan adalah sistem yang telah ada di dalam masyarakat manusia. Ini all system. Ini benda yang ancient system, benda yang sistem kuno yang ada di kalangan masyarakat manusia. Dia berbeza dengan arak, dengan khamar, dengan arak.
arak ni ada orang yang tak minum di kalangan orang yang terhormat, walaupun majoriti manusia minum, tapi hamba baik buruk semua manusia ada. Sebab itu kita tengok hamba ada kaitan dengan lain. Saya tak tahu apa maksud soalan, tapi saya nak sebut hamba dia ada kaitan dengan lain. Hamba ada kaitan dengan ekonomi. Dahulu sebab tu semua orang Arab, bukan orang Arab, orang Parsi, orang Rom, mereka hidup dengan ada sistem hamba. Hamba lah yang bekerja di ladang-ladang mereka. Sebab itu apabila Abraham Lincoln cuba menghapuskan hamba, dia menghadapi tentangan yang besar, bahkan dia terkorban lah amal itu. William Wilberforce di UK, di England, berapa kali cuba di Parliament England, di House of Lords, untuk buang sistem slavery di UK, sehingga akhir hayatnya baru dia berjaya, kerana orang menganggap dia khianat kepada kerajaan. Dia kenapa? Hamba bekerja di ladang, membangunkan ekonomi dan seumpamanya. Hamba ni sedih kerana dia datang, dia dijadikan hamba, dan dia tak ada gaji, dia hanya dapat makan begitu ya, untuk membolehkan dia kerja pula. Tapi apabila Islam datang, Islam menghapuskan hamba itu dengan cara berperingkat. Kerana kalau dihapuskan sekaligus, dia akan collapse semua sistem. Sebab tu dia jadikan kalau orang tu buat kesalahan persetubuhan pada bulan Ramadan, maka dibebaskan hamba, dapat pahala bebaskan hamba, tentang berbagai-bagai hal yang dijadikan untuk membebaskan hamba dalam agama. Dan walaupun begitu, Islam juga tetap mengekalkan satu pintu kemasukan hamba, iaitu pintu peperangan. Kerana orang Islam yang berperang akan dijadikan hamba, dan tawanan bukan Islam kalau tak dijadikan hamba, zaman dulu bukan ada penjara, bukan ada sistem macam sekarang, maka kekal melalui peperangan mereka menjadi hamba. Ini cerita lain. Tapi dalam masa yang sama, Islam kalau dalam pembebasan hamba banyaklah. Abu Bakar membebaskan Bilal dan seumpamanya, itu di Mekah. Tapi saya nak ceritanya, orang seperti Bilal, dia adalah hamba kepada Umayyah. Hamba yang mana diseksa, dipukul. Tapi Mekah ni, Bilal ni, dia sayang kepada Mekah. Kalau ikut Bilal, apabila dia pertama saya dengar Bilal, dia terima agama, dia terima Islam secara senyap-senyap, kemudian diketahui, dan kemudian Umayyah bin Khalaf telah sebat dia, pukul, dan kita tahu sehingga Bilal diseksa dan terkenal dengan kata-katanya Ahad, 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 yang Esa, Allah yang Esa, yang Allah yang Esa. Bilal apabila dia diseksa, dia tidak berganjak walaupun tubuhnya itu secara sistemnya dimiliki oleh tuan dia, tetapi jiwanya kekal merdeka menerima agama. Ini hebat. Sebab tu manusia ini kadang-kadang dia dikongkong oleh satu kuasa di dalam satu sistem yang dia tak boleh keluar, tetapi kemerdekaan jiwa tidak ada siapa yang dapat menghalang. Ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba itu taat kepada Allah, dia jiwanya tetap merdeka. Bilal dia diseksa tetapi jiwanya merdeka. Dia menerima agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang muslim yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dia diseksa, kemudian Abu Bakar telah memerdeka. Bilal sayyiduna wa ataqau sayyiduna. Bilal itu penghulu kami, dimerdekakan oleh penghulu kami, itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar telah memerdekakan Bilal. Tapi saya nak ceritanya, Bilal ini kalau kita tengok dahsyat dia hidup dia, padahal dia bukan jadi hamba di Mekah. Kemudian dia berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengalami zaman dia diseksa di Mekah. Tapi apabila dia berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Mekah yang merupakan tanah air Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal ni dia rindu kepada Mekah sehingga demam dia. Sehingga dia dia bercita-cita kalau dapat satu hari pun dapat tidur di wadi Mekah. Sebab hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Nabi tengok sahabat-sahabat ni berhijrah, tengok, padahal ini maksud patriotism, cinta kepada negara itu tidaklah menyebabkan sehingga manusia menggadaikan prinsipnya. Orang Nabi sayang kepada Mekah. Nabi kata, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki.
alangkah baiknya engkau, alangkah indahnya engkau sebuah negeri. Alangkah sayangnya aku kepadamu, wahai Mekah. Jikalau tidak kerana kaumku mengeluarkanku daripadamu, nescaya aku tidak akan tinggal di negeri yang lain. Nabi sayang kat Mekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sahabat-sahabat orang Mekah, orang Arab ni kuat semangat mereka, asabiyah mereka. Bila pergi ke Madinah, mereka sayang ke Mekah, ingatan mereka. Madinah pula kawasan wabak. Banyak wabak di Madinah ni. Bila sampai masa Nabi datang tu, banyak wabak. Sahabat-sahabat Allah sampai demam teringatkan Mekah. Nabi SAW doa, Allahumma habib ilaina al-madinata kama ahbabta kama habbabta ilaina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan kami ni sayang kepada Madinah seperti mana seperti mana engkau jadikan kami ni sayangkan Mekah, ataupun lebih daripada itu. Jadi Nabi doa, dan Nabi minta supaya wanqul humaha ila al-juhfah, supaya penyakit dia dipindah ke Juhfah. Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah, berkati kami pada cupak kami, pada gantang kami, sehingga akhirnya sahabat semua sayang kepada Madinah. Sebab itu satu hal juga, orang ni kalau pun dia mungkin bukan berasal daripada sebuah tanah air itu, tapi kalau dia duduk di situ, maka dia sayangilah tanah air yang tempat yang dia tinggal di dalamnya. Nabi bukan orang Madinah asal, Nabi orang Mekah, tapi Nabi akhirnya sayang kepada Madinah. Sahabat-sahabat orang Muhajirin, orang Mekah, mereka sayang kepada Madinah, sehingga apabila mereka dari perjalanan yang jauh nampak Madinah, segera laju kenderaan mereka kerana nak masuk cepat ke Madinah. Dan Allah telah berkati Madinah dengan kedatangan Nabi. Daripada satu kawasan yang banyak berlaku wabak, akhirnya wabak dah tidak ada di Madinah. Ini adalah keberkatan Nabi SAW. Demikian itu kemerdekaan yang sebenar, di mana manusia apabila dia merdeka jiwanya, dia tahu bagaimana untuk hidup di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, baik, Datuk, itulah tadi kita dah dapat dengar sedikit tentang kemerdekaan, dan juga dengan sirah seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, iaitu tentang bila Arabah, tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mencintai Madinah. Baik Datuk, kita sebagai rakyat lah, contoh rakyat, terutama sekali di Perlis dan sebagainya, untuk saya nak kupas kepada tajuk kita ataupun soalan kita yang keempat ni Datuk. Mungkin saya boleh petikkan sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Okey, yang bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dan dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka berdusta, yakni Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. So untuk Datuk kupaskan tentang firman Allah SWT ini, mungkin boleh Datuk bagi kepada kami, mungkin bagaimana untuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Terima kasih banyak. Ayat ini adalah satu ingatan kepada kita tentang bagaimana untuk kita menjadikan tempat tinggal kita ataupun negeri kita itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika ahli-ahli negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan buka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Di samping manusia ini kena usaha untuk memajukan negeri mereka, tapi ada satu hal lagi yang mereka kena tahu, bahawa keberkatan, kebahagiaan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia disuruh berusaha, bukan saja tunggu angkat tangan berdoa tunggu kemajuan negeri. Disuruh kita berusaha, kerana Nabi SAW pun mempertahankan negerinya bukan dengan doa, bahkan terpaksa terlibat dengan peperangan, kematian, pengorbanan dan seumpamanya. Tetapi keimanan adalah perkara penting untuk menjadikan sebuah negeri itu diberkati. Berkat adalah satu istilah yang mungkin kita tak akan jumpa di dalam hitungan matematik kita. Kerana dalam hitungan matematik kita 3 campur 3, 6, 4 campur 4, 8.
Tetapi dalam keberkatan 3 campur 3 6 plus berkat, berkat menjadikan 6 yang diberkati berbeza dengan 6 yang tidak diberkati. Negeri yang mungkin dengan pendapatan hasilnya yang mungkin sama dengan negeri lain, jika diberkati, tanahnya menjadi subur, kehidupan orangnya bahagia, dan kebaikan-kebaikan yang datang yang hanya dirasai, diketahui oleh orang yang berada di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan banyak hal dengan kita tahu kuasanya mengatasi kuasa segala pihak. Kita di negeri Perlis ini, kita bersyukur Allah uji kita, nak tunjuk pada kita kekuasaannya. Walaupun negeri sebelah kita ni tinggi COVID-nya, tapi kita tak. Pada masa orang lain kemuncak, kita kosong. Kan, kalau ditanya orang apa petua dia, susah juga orang nak bagi petua. Kita tengok orang Perlis lebih kurang jugalah pergi kan. Ada peluang makan lah juga kita kan. Pergi juga, ada juga yang tak patuh dan seumpamanya. Tapi kehendak Allah Azza wa Jalla, apabila dia melindungi, dia melindungi. Kita tak claim apa-apa dalam hal itu, tapi kita kata itu kekuasaan Allah yang ditunjukkan bahawasanya dia boleh memberikan kepada sesiapa saja yang dia kendaki. Dan dia menguji kita dengan berbagai-bagai cara. Sebab itu kita percaya bahawasanya di samping segala usaha yang kita lakukan, Allah kata, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard." Jika ahli negeri itu beriman dan bertakwa, negara itu beriman dan bertakwa, kami buka keberkatan. Keberkatan apabila ia datang, dia menjelmakan satu nilai kehidupan yang luar biasa. Bila ia tidak berkat, walaupun kaya, hebat, nampak keretanya hebat, rumahnya hebat, hidupnya resah, gelisah dalam keadaan yang kelam kabut. Kelam kabut hidup ni bukan kerana kaya. Ramai orang kaya kelam kabut hidup dia. Ramai orang yang kereta mewah tak bahagia dia ketika mandu. Ramai orang yang rumah besar tidak lena dia dalam tidur dan tak bahagia. Ramai orang yang sederhana hidupnya tetapi ia bahagia dia. Sebab itu kebahagiaan itu hendaklah kita cari dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari kekayaan disuruh oleh agama untuk cari kehidupan. Tapi kita hendaklah tahu bahawasanya harta benda saja tidak menjamin keberkatan, tidak memberi jamin kebahagiaan hidup. Keberkatan menjamin kebahagiaan hidup. Negara kalau kita lihat di Jepun, orang dia sentiasa bekerja. Sehingga kadang-kadang dia terpaksa tidur di stesen dan tempat berbagai-bagai, mengambil rehat, nap sekejap. Kerana apa? Sibuk mereka bekerja. Tapi kadar bunuh diri negara mereka juga tinggi. Mereka juga mengalami kepupusan generasi umpamanya, kerana generasi mereka dah ramai tak melahirkan anak yang baru. Semuanya itu Allah nak tunjuk kepada kita, di samping sistem yang begitu hebat yang mereka hadapi, yang ada, tapi jika hilang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang panduan di dalam kehidupan. Sebab itu saya selalu nak ingat diri saya, satu orang Muslim bangun pagi dengan lebih awal, berwudu, kemudian bersolat, siapkan diri, kemudian pergi ke masjid, kemudian solat berjamaah di masjid, kemudian solat sunat, solat berjamaah di masjid, kemudian berdoa, memulakan urusan kerja harian, dia akan memperoleh keberkatan dan kebahagiaan di dalam hidup. Walaupun nampak simple, tapi maknanya besar, kerana ia memulakan kehidupan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, maka dengan itu, jadikanlah dalam segala usaha kita hendaklah percaya bahawasanya di samping usaha yang zahir, kita mencari satu sisi lagi, iaitu keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Baik, kita mungkin dah di penghujung rancangan dan mungkin kita akan pergi kepada soalan yang terakhir lah. Okey. Dan untuk makluman yang berbagi Datuk juga, mungkin pada pagi ini kita live di Facebook, mungkin ramai di kalangan belia-belia kita, khasnya pelajar di Institut Kemahiran Belia Negara lah, Kuala Perlis, yang mengikuti rancangan kita pada pagi ini. Jadi untuk soalan yang last ni, mungkin saya nak minta Datuk tujukan khas kepada belia-belia kita, remaja masa kini, untuk bagaimana untuk kita nak menjaga agama dan juga untuk mengekalkan keamanan negara kita ni sebenarnya dengan bulan kemerdekaan kita ni, Datuk. Terima kasih banyak. Pertama ialah kita berada pada satu musim yang Allah memberikan peringatan kepada kita yang begitu banyak, iaitu kita menyaksikan kematian.
ada pakcik kita mati, saudara mara kawan baik kita mati, ada muda tua, ada orang yang terkenal, yang tak terkenal, pakat mati belaka. Dan kematian adalah sesuatu yang benar. Kematian adalah sesuatu yang benar. Siapa pun dalam kehidupan ini yang muda tak terus jadi muda, akan berjalan hidupnya dan kemudian akan menjadi tua. Dan kematian pula tak tunggu tua dan muda. Ada muda mati, ada pula tua yang mati. Kadang-kadang kita nak sangka yang hang mati awal lah, hang mati dulu pada aku orang tua. Tiba-tiba yang kata tu mati dulu. Dan banyak berlaku dalam hal yang demikian dalam kehidupan. Kehidupan adalah satu peluang yang Allah beri pada kita. Muda memang kita ingin mencuba segala-galanya. Tapi kita percayalah, bukan saja kita telah ingin mencuba, telah mencuba manusia-manusia yang ingin mencuba sebelum daripada ini, yang telah sebagian mereka telah pun tua. Manusia telah cuba berbagai-bagai perkara. Mereka tidak menikmati makna hidup ini selain daripada mereka kembali kepada Tuhan mereka. Agama tidak menghalang untuk kita menikmati hidup. Manusia boleh menikmati hidup. Manusia boleh bergembira dengan hidup mereka, boleh juga berhibur dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagai manusia, kita tahu kita ada nafsu masa kita muda dan kita ingin mencuba. Tapi apa pun percubaan kita, sentiasa kita ikat paksi kita akan balik pada Allah. Kadang-kadang mungkin orang muda kita akan terbabas, tapi jangan terbabas sehingga kita meninggalkan agama. Terbabas kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku pada orang muda dan orang tua. Tapi sentiasa agama Tuhan itu menjadi paksi di dalam kehidupan kita. Apabila Tuhan menjadi paksi dalam kehidupan kita, agama menjadi paksi kehidupan kita. Semangat orang muda, keinginan orang muda memang akan sedikit sebanyak mencorakkan cara kita. Tapi jangan kita terbabas daripada memegang identiti kita sebagai satu orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ingin macam-macam kita nak rasa. Percayalah, orang lain pun telah cuba rasa-rasa itu semua. Tapi mereka akhirnya tahu bahawasanya jalan kembali yang membahagiakan manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat, saya selalu buat contoh artis-artis Korea yang manusia begitu seronok tengok mereka sampai menangis bila tengok mereka membuat persembahan. Bukan artis Korea saja, artis barat pun samalah. Mereka kemasyhuran, kekayaan, semua mereka ada. Tapi sebahagian mereka telah membunuh diri. Sebahagian mereka terpaksa ambil pil untuk tidur. Sebahagian mereka menderita under depression. Sebab apa? Kerana bukan di situ kebahagiaan. Mereka mencari makna kepada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ialah ketenangan di dalam jiwa. Sebab itu orang muda daripada awal ia mempersiapkan dirinya untuk melangkah kepada langkah menjadikan dirinya seseorang yang bermakna di dalam dunia ini. Kematian, ramai orang ingin buat nama. Pada zaman Facebook ni, medsos ni, semua orang nak buat nama. Cuba saudara-saudara lihat orang-orang yang buat nama di media sosial dan selain media sosial. Pemimpin-pemimpin yang kononnya dahulu telah membuat jasa yang besar dalam negara ini. Ada bangunan namanya, ada berbagai-bagai semua hasil usahanya. Hari ini mereka dilupakan. Bahkan yang sebahagian yang masih hidup dikutuk pula oleh orang lain. Ada tokoh-tokoh yang berjasa pada 2-3 bulan yang lepas, ramai likes dan ramai telah memujanya sebagai wira negara. Hari ini dikutuk berjemaah beramai-ramai oleh orang lain di media sosial kerana komplain, tak setuju. Ada artis yang dipuji dengan tindakan dia pada tahun lepas. Pada tahun ini dia dikutuk sepanjang tahun. Demikian manusia berbolak-balik. Jika kita mencari keredaan manusia, kita akan keletihan dan tidak akan berhenti mencarinya dan kita tidak akan memperolehinya. Tapi jika kita hidup berpaksi kepada keredaan Allah, kita mungkin akan tengok ada berbagai-bagai ujian di dunia, tapi kita akan bahagia kerana paksi kita betul. Kita berada, jiwa kita berada di sisi Allah. Sebab itu untuk membahagiakan jiwa orang muda, kita jadilah satu orang Muslim yang baik, hamba Allah yang baik. Nescaya kita akan menjadi warga negara yang baik. Kita akan menjadi rakyat yang baik. Kerana apabila menjadi hamba Allah yang baik,
kita tidak akan melanggar prinsip-prinsip kebaikan untuk kemanusiaan sejagat, terutama sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas pencerahan yang diberikan sempena dengan tajuk kita yang kita pilih pada pagi ini, iaitu Merdekakah kita. Kita mengharapkan semoga dengan penjelasan dan kupasan yang panjang lebar oleh yang berbahagia Datuk tadi dapat sedikit ilmu lah pada pagi yang berbahagia ini, terutama sekali mungkin kepada pelajar-pelajar dan juga kaki tangan yang sama-sama menyaksikan Facebook secara live di IKBN Kuala Lumpur. Baik, sebelum kita menutup tirai pada pagi ini Datuk, saya nak ambil kesempatan ni lah untuk memohon keberkatan yang berbahagia Datuk untuk kita menutupkan majlis ini dengan sedikit bacaan doa. Mungkin kita mohon keberkatan lah kepada semua yang menyaksikan Facebook ini, terutama sekali kaki tangan IKBN di seluruh Malaysia. Jadi untuk itu saya mempersilakan yang berbahagia Datuk untuk kita tutupkan majlis ini dengan bacaan doa. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dah. Ya Allah, kami memohon kebaikan pada hari ini, pembukaannya, keberkatan di dalamnya, dan memohon dijauhkan daripada keburukan di dalamnya dan selepas daripadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Profesor Madya, Datuk Arif Perkasa, Dr. Asri Zanabidin, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Dan saya sekali lagi bagi seluruh warga kerja IKBN Kuala Perlis mengucapkan kepada yang berbahagia Datuk atas kesudian untuk sama-sama meluangkan masa dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan untuk itu Datuk, kita akhirilah majlis ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.